Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, subhanallah, kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat juga kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan motivasi pagi. Topik kita masih lagi tentang isu menghadapi ujian. Secara spesifiknya, kita bersyukur saat diuji. Tuan-tuan dan puan-puan, pada siri yang lepas saya ada memperkatakan bahawa dalam surah Az-Zariyat ayat 56 dinyatakan tujuan manusia dilahirkan, dicipta oleh Allah SWT adalah semata-mata untuk menyembah dan beramal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah tujuan kita, objektif kita. Kalau pada zaman sekarang ini sesiapa yang bekerja di organisasi swasta ataupun kerajaan, kita mempunyai objektif kualiti. Banyak objektif kualiti. Tetapi hidup kita ini hanya satu saja objektif, iaitu menyembah dan beramal ibadat kepada Allah. Jadi kalau kita faham maksud ini, keseluruhan kehidupan kita ini merupakan suatu ujian. Ujiannya mudah. Sama ada kita lulus ujian ini ke arah menyembah atau beramal ibadat kepada Allah, ataupun kita makin menjauhkan diri daripada Allah SWT. Kalau kita lulus, kita dekat dengan Allah. Kalau kita gagal, fail, kita jauh dengan Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dalam sifat manusia ini juga diberikan beberapa ciri-ciri yang tertentu. Saya ambil contoh ya. Contoh, saya ni seorang profesor. Saya jadi profesor umur 38 tahun. Ya Allah, jadi umur profesor 38 tahun. Pada sesuatu ketika pernah ada dalam diri saya ni, saya katakan, Ya Allah, terornya saya ni. Ya Allah, bijaknya saya. Tak ramai orang dapat profesor bawah umur 40 tahun. Timbul perasaan riak, ujub, takbur dalam diri. Bila ada saja perasaan riak dalam diri ini yang merasakan bahawa diri kita ini hebat, diri kita ini sangat luar biasa berbanding orang lain, maka ini boleh menyebabkan kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi dengan ilmu yang ada, misalnya berkelulusan PhD, orang kampung panggil kita untuk memberi ceramah, orang kampung panggil kita untuk memberikan sedikit ilmu, kita menolak. Kita kata pada diri kita, aku profesor lah, profesor universiti, mana boleh pergi ke kampung-kampung macam gini, tak ada standard. Maka ini juga menyebabkan kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak sanggup nak bagi ilmu kepada seluruh masyarakat kita. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan, dalam proses kehidupan ini kita juga dicampakkan juga dengan ciri-ciri seperti takbur. Takbur ni takbur kepada manusia, takbur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada sifat tersebut, maka ini menyebabkan kita tidak dapat menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kadang-kadang kerana kita ni diberi jawatan yang tinggi, kita mengadakan mesyuarat misalnya. Subhanallah, Allahu Akbar. Kita mula mesyuarat pukul 11 pagi, 12, pukul 1 tengah hari, pukul 2, sampai kita tidak dapat menunaikan solat berjemaah di masjid. Kita sebagai khalifah dalam organisasi, kita pengerusi mesyuarat, kita lalai kerana dalam kita menjalankan tugas dan tanggungjawab kita. Ini juga menyebabkan kita, saya katakan sebagai kita gagal dalam ujian kita. Ujian jadi khalifah, ujian jadi ketua, ujian jadi bos, menyebabkan kita telah membawa ahli mesyuarat kita untuk tidak melakukan solat berjemaah. Sedangkan Rasulullah selalu menekankan betapa pentingnya solat berjemaah, sehingga kan Rasulullah pernah bersabda, dia kata kalau boleh dia nak tinggalkan imam untuk menjadi imam ini kerana dia nak pergi cari siapa yang tidak pergi ke masjid apabila mendengar azan. Dia mahu bakar rumah. Inilah amalan yang sangat keras, saya fikir, tentang amalan solat berjemaah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita juga telah diberikan beberapa sifat yang positif. Misalnya bersyukur. Tuan-tuan dan puan-puan, khalayak pendengar, anak kita berjaya dapat 5A. Anak kita berjaya dapat 10A dalam peperiksaan.
Anak kita berjaya dalam peperiksaan SPM. Banyak menjadi pelajar terbaik. Dan kita kata pada Allah Subhanahu Wa Taala, Alhamdulillah. Dan nak bagus lagi, kalau ikut Imam Syafi'i, kita sujud syukur. Cara sujud syukurnya, ambil wuduk, satu takbir, menghadap kiblat, sujud, dan bacalah apa yang kita baca dalam solat, dan kita mengucapkan syukur kepada Allah SWT. Berapa ramai di antara kita yang setiap kali mendapat kejayaan yang luar biasa, kita sujud syukur kepada Allah SWT. Dan sifat bersyukur ini bukan sahaja di atas kejayaan. Jika kita sedang menghadapi sesuatu yang kita fikir, misalnya kita ditimpa kesakitan, kita juga masih boleh bersyukur kepada Allah SWT. Ya Allah, aku bersyukur di atas segala apa yang kau bagi pada aku. Ya Allah, sedikit kesakitan, demam, sehingga kan penyakit yang kronik, kita masih lagi boleh menyebut Alhamdulillah, dengan sakit ini aku masih dekat dengan Engkau. Ya Allah, aku dapat bangun malam, dapat merayu dan merintih kepada Engkau. Ya Allah, dengan sakit inilah menyebabkan aku semakin hampir dengan Engkau. Tuan-tuan dan puan-puan, kita juga diberikan dengan sifat apa kita panggil, sifat ikhlas. Ini sifat yang positif, iaitu bila kita melakukan sesuatu ikhlas, bermakna kita menghampirkan diri kita kepada Allah SWT. Apa saja yang kita lakukan mesti ikhlas, semata-mata kerana Allah, semata-mata kerana Allah, semata-mata kerana Allah. Apa saja yang kita lakukan akan menjadi amal ibadat, dan seluruh kehidupan kita ini sepatutnya mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, kalau kita nak bersedekah, sedekahlah daripada hati kita. Bukan kerana kita nak menunjuk-nunjuk, bukan kerana kita ni orang kaya, kita nak gambar kita dipamerkan. Kalau kita nak kita hendak mewar-warkan kepada masyarakat semata-mata kerana Allah, iaitu kita nak memberi motivasi kepada orang lain supaya menyumbang sebagaimana yang kita sumbangkan, insya-Allah tak ada masalah bagi saya. Dan tuan-tuan dan puan-puan, dalam konteks yang lainnya, kita sentiasa bersifat bersabar dalam kehidupan kita. Apabila kita ditimpa ujian kedukaan, ujian yang sesuatu yang kita rasa, ya Allah subhanallah, kita hendak macam gini tetapi tidak berjaya. Kita hendak naik pangkat, kita tengok orang lain yang naik pangkat. Kita nak berjaya dalam perniagaan kita, tetapi tiba-tiba kita ditimpa masalah, kita ditimpa ujian, perniagaan kita tidak selancar yang kita fikirkan. Kita masih dapat bersabar dengan keadaan tersebut, dan kita juga masih dapat makin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sifat-sifat ini yang saya sebut ada dua. Sifat positif, sabar, ikhlas, bersyukur, dan juga sifat negatif, riak, takbur, dan juga bersifat lalai. Kalau ini sifatnya menjauhkan diri daripada Allah SWT. Kalau bersifat yang positif, mendekatkan diri pada Allah SWT. Kita sambung lagi pembincangan ini selepas ini. Sekian.